Assalamualaikum dan hai semua. Apa khabar? Saya Khairul Azmi Umatsa, seperti gambar yang tertera kat sebelah ni lah, merupakan pelajar tahun 4 Ijazah Sarjana Muda, Pendidikan Vokasional, Timpalan dan Fabrikasi Logam. Sekarang ni saya sedang menjalani latihan industri di Asri Teguh Enterprise. Video ini adalah berkenaan dengan pelaksanaan latihan industri. So dalam video ni juga saya akan terangkanlah berkenaan dengan proses kerja di industri, serta demonstrasi lah kerja yang saya buat semasa latihan industri ni. Sebelum saya menunjukkan demonstrasi kerja yang saya buat sekarang, saya akan recap lah kerja-kerja sebelum ni, yang daripada minggu pertama sehingga minggu ke-6. Okay, sebab apa kerja yang saya buat sekarang ni, bukannya saya daripada minggu pertama terus dapat buat kerja ni. Tak ya, kita ada proses. So macam mana flow saya daripada kerja yang kecil tu sampailah kerja yang sekarang ni, yang mana bos bagi pelan pun saya dah boleh buat dengan sendiri. So let's go. So kita ke minggu yang pertama, dan inilah kerja pada minggu pertama saya, iaitu hanyalah mengecat pintu grill sahaja. Tapi walaupun mengecat, dia ada skill. Untuk mengecat ni sebenarnya ada seninya juga. Kita bukan nak tara macam kat rumah sendiri boleh lah. Okay, tapi ini dia ada skill dia. Dia ada macam condong sedikit, macam ada, lepas tu bunganya pula ada main dua color, warna gold dengan warna merah. Itu semua dia ajar lah. Baiklah, di minggu yang kedua pula, tadi kan kita ada cat kan. Okay, dalam cat tu, mengecat tu sebenarnya kita ada menggunakan spray gun. So dalam minggu yang kedua ni berlaku pula masalah pada spray gun yang saya guna tu. Miss dia semburannya tidak keluar lah. Jadi pada minggu kedua ni pun saya belajar membuat servis pada spray gun yang saya guna tu. Dalam minggu kedua ni jugalah saya diuji dengan mula kimpalan, iaitu, tapi bukan kimpalan penuh lah. Saya mula dengan tagging, iaitu membuat garas sliding door grill. Dalam sliding door grill tu, bos dah bagilah potongan-potongannya siap-siap, and then dia minta saya tagging saja. Minggu kedua ni juga, walaupun tagging saja, tapi kat situ saya belajar juga mengukur. Dengan menggunakan teknik yang betul, kita dapat tagging dan ukurannya tepat. Baiklah, di minggu yang ketiga ni, di sinilah, inilah minggu yang mana saya banyak belajar benda baru lah. Okay, kerana saya ditugaskan untuk membuat pintu yang diberi nama pintu 1 bunga dan pintu 2 bunga. Kita membaca plan. Okay, bermula dengan plan tu, saya baca macam mana nak buat, apakah step yang perlu dilakukan. Okay, selepas baca plan tu, saya memilih pula bahan yang digunakan untuk membuat pintu, dan selepas memilih bahan tu, kita ke proses memotong. Okay, dalam proses memotong, dan saya terus ke proses mencantumlah, fabricate lah. Kita memulakan dengan tagging seperti biasa, dan lepas tagging tu kita akan mengimpal. Saya akan mengimpal, dan akhir sekali selepas mengimpal, seperti biasalah, akan endingkan dengan grinding. Di minggu keempat pula, saya meneruskanlah kerja-kerja yang dibuat pada minggu yang ketiga itu. Kerjanya sama, iaitu membaca plan, memotong, mengimpal, grind dan lain-lain lah. Tetapi dengan gunakan projek yang baharu, iaitu membuat 20 kaki awning body. Tahu kan, 20 kaki tu bersamaan dengan hampir 6 meter tau. Ni 20 kaki tau, bukan 20 inci, 20 kaki. So macam biasalah, bermula dengan baca plan hinggalah ke grinding. So di minggu yang kelima ni, saya belajar membuat tiang awning pula. Awning tu dia ada tiang. Biasanya kita menggunakan tiang stainless steel yang bulat, tetapi kali ni customer lain dia request untuk menggunakan besi my steel lah, yang petak. So dekat sini saya belajarlah buat tapak untuk tiang tersebut. Besi tu tebal. Jadi untuk kali ni yang menguji ni adalah saya perlu welding straight, welding tegak. Dan dalam minggu kelima ni jugalah saya belajar benda baru. Okey, tadi tu pintu
yang satu bunga dan dua bunga tu saya tak buat lah daripada A to Z, sebab saya tidak membuat dia punya frame. So kat sini mulalah belajar membuat frame. Kita tengoklah ukurannya berapa, kita potong dan make sure lah tiada satu pun ukurannya lain, sebab dia akan efekkan bahagian yang lain. And then apa yang saya belajar lagi adalah selepas membuat pintu tu, tambah dengan membuat engsel. Buat engsel. Engsel tu nampak macam mudah, tetapi ni bukan engsel yang pintu biasa ya. Engsel tu kita perlu welding dan dia ada tekniknya. Dan minggu yang ke-6 ni saya meneruskanlah. Prosesnya masih sama tetapi produknya yang lain, iaitu prosesnya samalah, membaca plan, memotong, mengimpal, grind, membuat lubang, tapi produk yang lain lah, membuat gate pula. Dan untuk penambahan kali ni, minggu ke-6 ni saya belajar benda baru, iaitu membuat rak kasut. Nampak mudah ya. So rak yang baru ni adalah rak yang mana company ni je yang buat rak ni. Special. So dekat sini jugalah saya belajar tagging BRC iron wire nama dia. Kalau macam senang cakap, macam jaring lah. Jaring untuk tapak kasut, untuk letak kasut. Tapi dia lebih kukuh lah berbanding dengan jaring yang lain. Seterusnya, saya akan bawakan anda ke lokasi tempat latihan industri saya untuk saya tunjuk bagaimanakah suasana di tempat latihan industri saya. Saya akan tunjukkan mana pejabat, mana tempat store, mana tempat saya buat welding tu semua, dan mana tempat saya mengecat. Malah bukan itu sahaja tau, saya juga akan belanja anda satu projek. Yang mana satu projek ni saya akan tunjukkan macam mana saya baca plan, macam mana saya memilih bahan, macam mana saya memotong, macam mana saya tagging, macam mana saya mengimpal, macam mana saya mencanai, membuat lubang dan lain-lain. So, are you ready? Let's go. Okay, so company pun dah dibuka dengan pukul 9 tadi. So, jom saya tunjukkan apa yang ada dekat dalam company yang saya intern ni. So first of all, ini adalah office Okay, so saya akan terangkan sekali dah dengan proses kerja yang ada di sini. So andai kata kita sebagai contoh lah, customer nak buat owning, okay, diorang akan buat deal di sini. Diorang akan buat deal kat dalam, diorang akan deal dengan bos ataupun pembantu bos lah. Contoh dia kata nak buat owning, saya nak buat owning sebanyak 5 kaki ke 3 kaki, dia akan bincang. Okay, so selepas dibincangkan, andai kata bos nak ambil, bos ambil. So selepas bincang-bincang tu semua, bos biasanya dia akan bawa ke store lah, untuk customer kita tu pilih bahan apa yang dia nak gunakan. Okay, sebagai contoh kat sini kita ada macam-macam bahan. Kita ada zinc, kita ada BRC itu semua, kita ada ni board, aluminium board. Okay, so banyak bahan ni store kat sini, store kecil lah. Okay, so andai kata dia nak buat owning, dia tengok lah dia nak gunakan yang mana. Kebiasaannya owning kita akan gunakan besi panel yang warna biru tu, yang macam tu besi panel. Macam ni lah besi panel. Dan ada juga menggunakan hollow bar 1x1 yang ini. Yes, yang ini 1x1. So ini 1.5, ini 1x1. Okay, so dia akan tengok lah dia nak gunakan bahan yang mana untuk buat owning. Okay, selain tu ada juga barang-barang lain. Kita ada kat sini, kita ada SBS 1x1, kita ada 3 suku kali 3 suku, setengah pun ada, setengah yang macam ni saiznya. Ni setengah. Okay, tapi ini sama 1x1, tetapi ini adalah raw iron punya version. Ini untuk bunga lah, yang lawa sikit. Okay, yang ni pula hollow bar. Dia 1x1, 3 suku kali 3 suku, tapi ni hollow bar. Ini biasa untuk pintu grill, grill rumah, tingkap tu semua masuk dalam kan. Macam-macam ada kat sini. Ada juga ni pipe. Okay, ini aluminium board ni biasa dekat ni lah, pintu. Okay, ni adalah store kecil lah. Ini store untuk barang-barang yang besar lah. Okay, macam bumbung, besi-besi semua. Okay, so customer pilih daripada sini lah dia nak guna yang mana. Kalau dia nak guna 1x1, guna yang ni. Okay, so kita ke sana pula. Kita ke store yang kecil. Store yang kecil ni nama pun store kecil, maknanya barangnya kecil-kecil lah. Okay, kita adalah engsel, ada cat, ada helmet, macam-macam ada kat sini. So lepas customer dah pilih bahan tu semua,
customer dah pilih bahan, bos akan pergi ke rumah customer tu lah. Maybe dia kata 5 inci kan, tapi kita nak tengok juga betul ke 5 inci kan. So andai kata bos dah kira, bos akan buat pelan lah. Buat pelan. Biasa kalau dekat industri besar, pelan tu pakai AutoCAD apa semua, tapi kat sini kita pakai handwriting lah. Okay, pelan. Okay, so ini adalah welding and fabricate department. Kat sini kita buat kerja-kerja menimpal, kerja memotong, kerja drill. Kat sini kita ada dua tempat lah untuk welding. Satu sini, satu ni. Ini bos punya. Ini bos. Bos serius. Bos marah. Yalah, mana tak marah. Persyaratan anak atas sini. Buat video. Cik datang. Okay. So ini lah tempat. Itu bos tengah potong. Okay, ini tempat potong. Ini tempat department welding and fabricate. Potong apa semua ada bending. Tempat bending, nak bending kat sini lah. Jadi yang ni. Okay, itu MAG. So kita pergi ke tempat department painting department. Ini department mengecat lah. Okay, budak poli. Okay, itu pun budak intern juga kat sini. Ini department mengecat lah. Yang mana kita dah siap memang macam yang ni dah siap, nanti dia akan hantar ke sini lah untuk mengecat. Nampak cat lawa kan. Buat apa? Oh, tapis eh? Oh, keras? Okay, tapis. Lika pun buat kat sini. Okay dah. Okay, ini so saya biasa diletakkan dekat department ni lah untuk membuat kerja fabricate logam. So next saya akan tunjukkan kerja-kerja ataupun orang kata apa, demonstrasi kerja yang biasa saya lakukan di sini. So, saya akan terangkan lah apa skop kerja yang biasa saya lakukan ataupun tugas yang biasa diberikan oleh bos kepada saya. So first bos akan berikan saya ni lah pelan. Inilah pelannya. Okay, contohnya ni pelan kita ada 3 inci, kita ada 5 inci, kita ada 4 inci punya awning. Ini namanya body awning. Okay, body awning. Saya tunjukkan contoh awning yang dah siap macam mana. Ini adalah contoh awning yang dah siap. Ini awning yang melekat kat dinding tu, terus. Dia ada satu awning tu, tapi dah dibawa ke tempat kerja, dah dibawa ke outdoor. So ini adalah contoh. So berdasarkan plan ni menunjukkan kita perlu membuat awning sebanyak 4 kaki dan 5 kaki. So sekali kita nampak kena tolak 5 inci. Kena tolak 5 inci. Saya tak tahu kena tolak 5 inci sebab apa. Nanti saya tanya. Okey, kena tolak 5 inci sebab apa ni? Nanti saya tanya dia kejap. Okey, so berdasarkan plan ni kita nampak besi yang akan kita gunakan adalah besi 1 kali 1 inci. Nampak panjang ni satu besi, ni semua besi 1 kali 1 ni. Kita tak ada guna besi lain. Lengkung ni pun kita ada skill macam mana nak buat lengkung ni. Okey, bukan lengkung ni dah siap terus tau. Lengkung ni kita kena buat sendiri. Kita kena kira sendiri guna kita punya calculation. Alright. So itu saja yang kita guna. Okey, untuk makluman juga, setiap sepanjang besi ni ukurannya adalah sepanjang 6 meter, iaitu bersamaan dengan 600 cm, bersamaan juga dengan hampir 20 kaki, iaitu 19 kaki lebih, dan bersamaan dengan 270 lebih inci. 276 maksudnya, 276 inci. So andai kata kita nampak kat sini 5 inci. 5 inci tolak 5 inci, 5 kaki tolak 5 inci. So dia mesti dalam satu kaki berapa inci? Satu kaki 12 inci. So 5 kaki jarak dengan orang apa? 60 inci. 60 inci tolak 5 inci sama dengan 50 inci. So kita ambil yang 5 kaki dia senang, sebab ni hampir 20 kaki kan. So 5 kali berapa dapat 20? Ya betul, 4 kan. So dalam sepanjang 20 kaki ni, dalam sepanjang batang ni, kita akan dapat kuantiti sebanyak
4 besi sepanjang 5 kaki, betul. 4 besi 5 kaki, sebatang ni kita boleh dapat 4 pieces. So dari situ kita dah boleh agak dah, okay, satu ni 4, jadi total ni dia nak 4, so kita guna satu je lah. Kalau dia nak 10, kalau dia nak 8 pieces, maknanya 2 batang lah. Kalau nak 10 kita ambil 3 batang dan selebihnya kita simpan. Selebihnya tu jangan buang. Ingat besi ni guna apa? Beli guna apa? Daun. So kita tanya dekat bos. Jom tanya dekat bos sebab apa dia kena tolak 5 inci. Jom. Bos, nak tanya, kenapa kena tolak 5 inci ya? Apanya? Kena tolak 5 inci? Kenapa kena tolak? Sebab dia holding ni kalau dia bengkok, dia akan ada kekurangan. Sebab dia bengkok. Dia bukan dia tegak. Lagi satu, kalau kita buat bumbung, awak tengok bumbung dengan gulung-gulung ada lebih. Ada? Itu sebab kalau Jadi sebab tu contohnya, kalau kita buat atap tu semua kaki, bodinya mesti kita kena kurangkan 5 inci atau 6 inci. Sebab itu tu dia akan lebih. Dia tak akan ngam-ngam dengan, contohnya kalau kita buat atap lah, dia punya gulung-gulung takkan dia ngam-ngam dengan dia, mesti dia lebih atas terus. Sebab tu kita kena buat penolakan. Jadi kita anggarkan yang lebih tu adalah 5 inci lah? Itu ikut pada kita. Kadang-kadang contohnya kalau ada sistem halo, dia bumbung, kalau ada sistem halo, dia mesti maksimum 4 inci maksimum. Jadi kita kena tolak 5 inci. Disebabkan nanti semua kita pasang kuda-kuda, dia akan ada satu lagi papan pemanis, dia akan tambah 1 inci. Jadi ukuran fit betul dia dapat 4 inci ramai. Sebab tu dia semua ada kiraan tebal permanis, panjang atap, tebal permanis dengan ukuran kita punya kuda-kuda tu. Kita kena ada penolakan ni. Kalau tak ada tolak, nanti takut zinc tu akan jadi pendek. Ujung dia tu jadi pendek. Pendek lah. Kita tengok atap, mana-mana atap dia akan ada lebih. Okey. 4 inci atau 5 inci. Jadi yang dia ni 5 kaki ni maksudnya dia termasuk dengan atap tu lah? Ya. Sebab dia ada penolakan. Macam awning tu dia bengkok. Mesti ada, kita macam kita kalau tu, mesti kita ada tarik 2 inci. Okey. Kalau awning bengkok, dia akan ada gulung-gulung. Dia akan tambah. Dia lain, dia tak sama dengan bengkok lah. Dia tak sama, dia mesti lain. Jadi kalau semuanya kita akan memang mindset kan akan tolak lah 5 inci lah? Itu untuk sistem atap. Kalau kita buat pintu lain, itu lain pula. penolakannya lain, tambahnya macam mana, mana perlu tambah, mana perlu tolak. Jadi ukuran tu mesti jadi fit. Faham? Kalau kita tak ada penolakan, bila kita sambung benda tu mungkin ukuran jadi lebih, jadi itu besar. Jadi kita ada penolakan. Okay, faham. Jadi kita macam mana kita nak cari ukuran fit. Okay, faham. Baik je. Ini namanya skill. Betul je? Terima kasih. Dengar tu. Okay, dah faham dah kenapa tolak 5 inci. Kalau tak dia akan fit. Kalau fit, dia tak nampak cantik lah. Okay, memang tak cantik lah. Sumpah memang tak cantik. So, ini adalah orang kata trik ataupun skill yang digunakan. Kalau tak kerja kat sini tak dapat, tak tahu skill. Bayangkan lah kalau kita buat ngam-ngam 5 inci. Hoi, tak tahu lah nak cakap apa. Okay, so lagi apa? Okay, so hari ni saya akan tunjukkan sedikit demonstrasi lah. Saya tak boleh nak tunjuk semua lah, bagi kerja last minute. Okay, so saya tunjuk satu je lah. Saya akan buat body awning 3 kaki ni, sebanyak lagi 2 pieces. Okay, sebab 4 pieces saya dah buat, saya tinggal lagi buat 2 pieces sahaja lagi. Okay, so jom kita ambil yang besi 1x1 sebatang. Habis besi 1x1. Okay, kita ambil besi sini. Nampak? So sekarang kita berada di tempat untuk memotong besi. Okay, ini kita panggil stopper lah. Okay, untuk tempat lain saya tak pasti ada dekat, tapi kat tempat ni hasil renovation daripada bos dan lain-lain, dia menyediakan tempat stopper lah. Okay, tempat stopper ni kita akan ukur dan kita akan letak kat sini supaya ukuran ni tidak lari lah. Okay, first kita buka dulu lah. Okay, macam saya katakan tadi tu, kita memerlukan 3 kaki rat. 3 kaki rat. So ini adalah ukuran, ini adalah pintu mengukur, dan ini kita lihat 3 kaki kat sini.
So 3 kaki adalah bersamaan dengan 36 inci. 36 inci tu kita kena ingat, kita jangan potong 36 inci, kita tolak dengan 5 inci. So 36 inci tolak dengan 5 inci sama dengan 31. So 31 kat sini. Okay, ni saya anggarkan dulu 31. And then kita dah dapat 31 ni, kita pergi hujung. And then kita letakkan ni stopper. Kita dah letak stopper tu. Lepas tu kita letak, baru kita cengkamkan dengan layar ni. Alright. So dah lepas dah letak tu semua, dah check tu semua 31 ke apa, barulah kita teruskan dengan proses memotong. So ni siap 31 inci 2 pieces. So sekarang kita nak buat proses untuk lengkung yang macam gini. Okay. So untuk lengkung pula, untuk proses lengkung pula kita menggunakan panjang sebanyak 1 kaki iaitu bersama dengan 12 inci. Dan setiap 12 inci, setiap 2 inci kita akan perlu tanda. Kita akan buat marking. Kita buat marking dulu sebanyak 2 inci. So let's go. So saya dah tandakan setiap 2 inci. So seterusnya kita akan proses memotong. Dan proses memotong lah, kita tak potong satu habis tau. Kita akan potong bahagian atas ni, bahagian tepi ni dan bahagian tepi ni. Kita akan potong sedikit ni. Bahagian bawah ni kita tak potong ni. Okay. So jom kita pergi ke proses memotong dulu. So kita dah siap potong bahagian seperti saya katakan tadi, 1, 2, 3 bahagian bawah terpotong. Okay, kenapa kita buat itu? Sebab kita nak buat lengkung macam itu. So first kita akan bengkokkan, kita akan bengkokkan sini, and then kita tagging. Okay, kita tagging, lepas tu jadilah macam itu. Okay, let's go. Okay, so first part untuk lengkungan dah siap. Okay, saya pun dah tagging, dah set tagging tu semua. Okay, dah set tagging, dah dapat bentuk dia. Tepi-tepi ni nanti kita kena grind lah. Okay, kalau tak dia akan menyebabkan luka kepada orang yang masang ni. So next kita akan potong ni. Kita akan potong besi L ni. Kita akan potong besi L ni 11 inci lah. Seperti mengikut ketinggian tu. Memang ikut pelan lah 11 inci. So jom kita potong 11 inci. Besi L ni nampak. Besi
So, besi L-bar pun kita dah potong sebanyak 11 inci, sepanjang 11 inci, dan ini adalah tanda ni adalah untuk membuat lubang. So kita buat lubang lah. Okay, ini adalah besi yang dah dipotong. So untuk next step, okay, ini dia. Ini adalah orang kata kita panggil molding lah, yang contoh yang dah dibuat. And kita cuma perlu tekap sahaja. So sekarang ni kita cuma, sini kita dah ada, itu kita dah ada. So sekarang kita cuma perlu membuat ni cik panjang ni sahaja berapa, okay. Yang dia dah terlalu panjang, kita terus potong. So kita ukur dulu and then kita potong lah. So besi pun dah cukup. Ini besinya untuk kita letak dekat sini. And then besi yang ni kita letak ke atas ni. So kita dah boleh buat lah. Kita dah boleh mulakan tagging. Okay. So kita akan letak macam stopper dekat sini supaya dia tak bergerak lah. Okay. So let's go. So sekarang kita dah siap. Okay, siap sedikit untuk bentuk body awning. Inilah rupanya. Okay, inilah rupanya. Okay, so dah siap. Kita tinggal full well, diagram apa semua. And then kita boleh bawa ke bahagian painting. And then dah siap painting semua, bolehlah pasang dekat rumah customer. Okay, so itu saja video saya pada kali ini berkenaan dengan skop kerja serta kerja-kerja dan proses-proses yang ada di tempat industri saya, iaitu Asri Tempat Enterprise. So jangan jumpa lagi lah. Okay, sekian, terima kasih.